Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu alaina ar-rahmata wal barakat. Salawatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammad bi afdalis salawati wa azkat taslimat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Abu Bakar bin Muda, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad, barisan pengurusan Sekolah Menengah Sultan Ahmad, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan para pelajar yang saya hormati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, pagi yang mulia ini marilah sama-sama kita semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah rahmat daripada Allah dapat juga kita bertemu pagi ini. Dan inilah kali pertama saya masuk ke Sekolah Sultan Ahmad, ataupun orang panggil Sekolah Setamat. Jadi adik-adik, guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, qaddarallahu ma syaa, yang mentakdirkan perjumpaan kita pagi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini, waktu yang terbatas ini, marilah sama-sama kita isi waktu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Dan dalam Quran Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu yang sedang kita berada pagi ini, iaitu waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Bila Allah Ta'ala sebut dengan wawul qasam, waw sumpah, wadduha, itu maknanya waktu ini sangat besar dan sangat penting di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ini insya-Allah pelajar-pelajar yang dirahmati Allah serta guru-guru sekalian, saya diminta untuk ceramah tuan-tuan sekalian berkenaan dengan ada tajuk ceramah Ma'ah Hijrah lah. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, bila sebut pasal hijrah, ada satu firman Allah Ta'ala yang saya nak sebut pada pagi ini. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu, innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala sebutlah sepotong ayat yang saya baca tadi, firman Allah Ta'ala, innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, yang berjihad, yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah ulaika yarjuna rahmatallah, orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak tanya adik-adik pagi inilah, siapa yang nak masuk syurga? Cakap tangan. Soalan mudah ya? Soalan mudah. Adik-adik, cikgu tak apa cikgu tak apa. Pelajar-pelajar sekalian, siapa yang nak masuk syurga cakap tangan. Baik, letak. Daripada yang saya perhati, ada yang sungguh. Bila ustaz sebut siapa nak masuk syurga, cakap tangan. Ada yang tengok kawan baru akak. Ada yang tak sungguh langsung.
sungguh langsung tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Manusia bila dia tak kenal, dia tak akan kasih, tak kenal, tak akan cinta, tak kenal, tak akan takut, tak kenal, tak akan sungguh. Saya nak tanya dah adik-adik pelajar sekalian, adik kita umur 2 tahun ataupun yang umur setahun, kita beri dia emas dengan beri apa nama atromeng, dia nak hak ni? Hak lelaki tu jawab. Adik kita hak umur 2 tahun beri jokong emas ratus ribu harga, dengan molek juta harga, dengan atromeng, dia nak hak ni? Adik-adik hak puan, adik kita yang umur 2 tahun kalau beri PT 100 dengan cekelak, dia nak hak ni? Sebab apa? Jawapannya sebab tak kenal. Tak? Adik kita umur 2 tahun kenal tak emas? Tak kenal. Dia kenal tak PT? Tak kenal. Hari raya pak saudara beri selah 10 riyal dengan 15 riyal, adik nak hak mana? Was tamak ada orang tak? Adik kita pak saudara beri PT raya 10 riyal selah dengan RM1.15, dia nak hak mana? Sebab apa? Dia nampak banyak lah, betul tak? Padahal harga hak mahal 10 riyal selah. Sebab apa? Sebab tak kenal. Jadi sebab apa bila ustaz tanya siapa nak syurga, ada yang tak berapa sungguh, kerana dia tak kenal syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tu? Dah apa syafah Allah. Baik, adik-adik tengok sini. Tengok sini semua. Baik, tengok sini. Bapa ustaz tanya siapa nak syurga? Sebab itulah tempat asal kita balik semula, adik-adik sekalian. Baik, cuba adik-adik jawab, mana tempat asal kita semua? Siapa dia asal apa nama Losong, Kampung Losong? Ada? Tak ada? Kalau siapa asal Losong tu awak ustaz tu. Siapa dia asal apa nama Diambung? Ada? Siapa dia asal apa nama Kapur Pulau Busa? Itu asal atas dunia. Dia panggil asal yang aridi, asal yang mendatang. Hakikat kita semua, cikgu, ustaz, guru besar, semua dah ada orang ni. Ada satu tempat asal kita, namanya syurga. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam alaihi salam tok nyang kita dalam syurga. Allah Ta'ala sebut, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut pada malaikat dan kepada iblis yang duduk dalam syurga ketika itu, aku nak jadikan seorang khalifah atas muka bumi, iaitulah manusia, namanya Adam alaihi salam. Jadi itu adik-adik sekalian, asal toknya kita dalam syurga. Oleh kerana tertipu dengan godaan syaitan, syaitan kehir suruh makan buah khuldi. Lalu rekah cerita Nabi Adam makan, Allah Ta'ala turun ke atas dunia. Hikmahnya adalah kita semua ini. Maka kita semua hidup atas dunia ada sebab, ada tujuan. Kita semua nak balik semula ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ustaz tanya siapa nak masuk syurga. Boleh faham? Baik. Bila nak masuk syurga kena ada satu pasport. Siapa di sini pernah pergi Thailand? Ada? Alhamdulillah. Siapa sini pernah pergi Kuala Lumpur? Ada? Tak ramai. Mana darat belaka? Ustaz dah tanya, pergi Kuala Lumpur pernah ada pasport tak? Masuk Thailand? Baik. Nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, pasportnya rahmat Tuhan. Nak masuk syurga Allah Ta'ala, pasportnya rahmat Allah Ta'ala. Apa makna rahmat? Adakah rahmat Eka Matra? Bukan. Adakah rahmat Mega? Bukan.
Adakah Rahmat Makasuh? Terkenal Rahmat Makasuh? Main bola kenal? Pemain wing Terengganu hari ni namanya Rahmat Makasuh, bukan hak tu. Rahmat tuan-tuan sekalian, rahmat Tuhan ni adalah kasih sayang daripada Allah. Ustaz nak sebut satu cerita dengan mereka ni. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam satu peperangan lepas tentera Islam menang. Tentera Islam menang dah. Dapat tawang beberapa jumlah yang ramai di kalangan tentera kafir. Cerita ini disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Bila tentera Islam menang, dapat tawang beberapa ramai, jumlah yang ramai tentera kafir. Maka Nabi Muhammad minta orang-orang kafir, tentera kafir yang ditawang ini letak di satu tempat di hadapan tentera Islam. Maka bila orang yang ditawang ni, saya nak tanyalah apa perasaan dia? Orang yang kena tawang dalam medan perang, kalah patut kena tawang, apa dia rasa? Takut. Sebab apa? Dalam hati main masa ni, aku kena bunuh ke, kena pacung ke apa lepas ni. Jadi masing-masing takut, masing-masing tunduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ramai-ramai tentera kafir yang tertunduk takut, tiba-tiba ada seorang perempuan. Seorang perempuan wanita, dia bangun, dia berjalan gi mari, langsung tidak takut pada tentera Islam, langsung tak takut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya dia gi mari itu, rupa-rupanya apa tujuannya? Nak cari anaknya yang hilang. Dia nak cari anak dia yang hilang. Dalam keadaan orang lain takut, dalam hati macam-macam main dalam hati. Pada anda kita lepas ni mesti Muhammad bunuh dan balas dendam pada kita. Masing-masing takut. Tiba-tiba seorang perempuan, seorang ibu ni langsung tak takut, bangun gi mari. Rupa-rupanya apa yang dicari? Dia cari anak dia yang hilang. Lalu berjumpalah dengan anak dia. Bila jumpa dengan anak dia, disebutlah hadis Nabi, dia terus ambil anak, dia letak fa'alzaqathu bi batniha, letak berhampiran dengan perutnya, lalu fa'arba'athu, dia susukan anaknya. Bila disusukan anaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Alam tarawna ila hadhil mar'ah, wahai sahabat, kamu nampak tak apa yang aku nampak? Kamu nampak tak apa yang aku nampak? Lalu sahabat kata, nampak. Apa yang kamu nampak? Seorang perempuan gi mari, lalu pegang, dapatkan anaknya, susukan anaknya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tarawna hadhil mar'ah, tidakkah kamu lihat seorang ibu tadi dalam keadaan manusia takut berhadapan dengan hidup dan mati, takut dibalas dendam oleh kita, takut dibunuh oleh kita, tiba-tiba seorang ibu tak ada takut, hilang takut kerana kasih pada anak melebihi rasa takutnya. Lebih kasih pada anak daripada nyawanya. Lalu kata Nabi, fallahu arham min hazihi biwaladiha, maka ketahuilah wahai sahabatku, Allah Ta'ala jauh, bukan ribu, bukan ratus ribu, bukan juta, seinfinity jumlah, Allah Ta'ala lebih sayang pada kamu berbanding daripada ibu kamu, berbanding ibu yang kamu tengok sayangnya pada anak dia. Jadi adik-adik kita kena sedar, ada satu zat yang maha kuasa, yang sangat dan terlampau kasih pada kita semua, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Nabi sebut, siapa yang niat nak buat baik lalu tak jadi buat baik, Allah tulis dah pahala, kasihnya Allah pada kita. Faham? Baru niat nak buat baik. Faham? Niat nak buat baik, apa syarat niat? Mesti ada muqaranah, mesti ada bukti. Contohnya pakai ada baju Melayu, pakai ada piyah nak pergi surah, tiba-tiba mulah perut, faham? Sakit perut, masuklah tandas, tak jadi nak pergi, orang habis dah sembahyang, ditulis dah pahala walaupun tak datang pergi ke masjid. Faham tak faham? Sayangnya Allah Ta'ala.
Dan bila niat nak buat baik dan boleh buat, Allah Ta'ala tambah kulli hasanatin bi'asyari amsalihah. Allah Ta'ala balas 10 pahala. Dan setiap orang yang niat nak buat jahat, tiba-tiba tak jadi buat jahat, Allah tak tulis pahala. Dan setiap orang yang buat jahat, lalu buat jahat, niat nak buat, lalu buat dah jahat, bila malaikat belah kiri nak tulis dosa, malaikat belah kanan, kata Nabi SAW, berkata pada belah kiri, imsik, wahai malaikat belah kiri, nanti dulu, laha sittatu sa'at atau 7 sa'at, disebutlah hadis Nabi, bagi orang ini 6 jam atau 7 jam waktu Allah Ta'ala beri masa dia untuk taubat. Kalau dalam masa 6 jam 7 jam tak taubat, baru tulis dosa, tu pun satu dosa. Sayangnya Allah pada kita. Sedar tak sedar? Dia adik sekalian, sedar ke tak sedar? Allah sayang pada kita. Jadi sayang Allah tu lah dipanggil rahmat. Maka rahmat inilah lesen ataupun pasport nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Maka nak rahmat Tuhan ada 3 syarat. Balik pada ayat mula-mula saya baca tadi, yang pertama innal ladina amanu, yang pertama mesti beriman. Baik, iman mari sendiri ke kena cari? Kalau nampak mengatuk tak suruh berdiri lagi, diri mengatuk agak lompat bintang boleh. Ada adik sekalian, iman ni mari sendiri ke kena cari? Tak boleh waris. Ayah ustaz tok guru pondok, kerana ayah ustaz tok guru pondok, ustaz jadi ustaz dah, kena cari. Boleh faham? Ada orang ayahnya beriman, anak tak beriman. Nabi Nuh alaihi salam, ini bukti iman tak boleh waris. Ada orang ayahnya kafir, anak beriman. Nabi Ibrahim. Betul tak? Ada orang isterinya kafir, nak suaminya beriman. Nabi Lut alaihi salam, isterinya tak beriman. Ada orang isterinya beriman, suami tak beriman. Siapa dia? Siapa boleh jawab? Ustaz bagi RM5. Sungguh ni tabak rekod dia sekarang. Siapa dia boleh jawab? Bangun RM5 kayak gitu, tutup belakang. Bangun. Siapa dia? Bini dia kafir, bini dia beriman, suami dia kafir. Siapa dia? Bangun. Tadi ada dah jawab betul tapi malu nak bangun. Jangan malu. Bangun. Nama apa? Adik? Arif. Duduk mana? Duduk kat mana? Dosa Maksmi. Siapa dia? Apa jawapannya? Fir'aun. Betul. Kayak gini jumpa ustaz belakang. Baik, duduk. 5 ya. Boleh beli dah si Mok. Si Mok ayah kau kan? Air kau kena syik. Betul tak? Baik. Adik kita jawab, Arif jawab Fir'aun, suaminya kafir, bini beriman. Betul tak? Baik. Nombor 2, 5 ya pula ni. Habis ustaz dah pun. Ustaz biti banyak. Terus boleh. 5 ya. Siapa nama bini Fir'aun? Bangun. Jangan malu. Puan pula. Kalau pelakon ingat seorang-seorang, jangan ni nelopang ingat habis. Nama isteri Fir'aun yang beriman siapa? Hak puan. Ada RM5. Hak lelaki juga bangun, ada apa lah. Baik. Siapa nama? Nama awak ingat nama isteri Fir'aun Syakina Duan? Siti Asia. Betul. Baik. Kayak gitu Ustaz. Tak ada ingat balik awal ingat. Baik. Asia. Nama apa isteri Fir'aun? Asia. Sejarah Asia telah membuktikan iman bukanlah penjara di jiwa. Jangan terpulih tak habis. Ini lagu Asia. Lagu-lagu gini lah kena dengar tak. Ini lagu Amalina. Hak tu hak mana. Ini dengar lagu ni.
lagu perempuan yang beriman pada Allah, sanggup berkorban segalanya, kasihnya pada Allah melebihi kasih pada segala kasih yang lain. Asiah. Sejarah Asiah telah membuktikan iman bukanlah penjara di jiwa yang selamanya bersembunyi, tapi kemerdekaan yang hakiki. Lepas tu tinggi, takut dah apa jadi adik-adik sekalian. Lagu Asiah, dia kata apa? Sejarah Asiah membuktikan iman bukanlah penjara di jiwa. Apa makna? Dia sembunyi iman dia dengan suami dia, tapi akhirnya sifat iman mesti dijaharkan, mesti dibukti, disebut secara terang. Lalu Asiah diseksa oleh suaminya, diseksa walaupun sakit. Allah Ta'ala buka di hadapan matanya di saat sakaratul mautnya syurga Allah di hadapan. Ketika itu hilanglah segala sakit, hilanglah segala derita. Allah Ta'ala tunjuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham? Jadi imam tak boleh tunggu, dia kena cari. Boleh faham? Imam tak dapat, kali lagi, iman tak dapat dari seorang orang cetang kali. Ia tak dapat. Bolong kali. Mati lo ingat. Menghitung menunggu mati. Ambok. Dia tunggu mati. Ada dulu aku buat. Kerana awak tolak cerita saya rela mati, kepung mati. Dia tuan-tuan sekalian, ingat dulu aku bos dah mau. Dia tuan-tuan sekalian, apa kata kumpulan Raihan, kumpulan yang jualan albumnya tak ada boleh artis lain lawang, Emisha ke, Wing ke, Saleh ke, lawang. 700,000 penjualannya album Imam Mutiara, antara lagunya iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai, walau apapun caranya jua engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan nepi, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak. Baik, konsert ke kuliah dah. Dah cikgu minta siapa suruh. Cikgu kata nyanyi kali ustaz, kali apa 8 kali boleh. Dia tuan-tuan sekalian. Apa kata kepala Raihan? Imam tak boleh waris, tak boleh beli. Daki gunung Bukit Besar tak boleh beli, tuan-tuan sekalian, kecuali kita kena usaha untuk dapatkan iman. Boleh faham? Tak masuk syurga kecuali dalam hati ada iman. Jadi adik yang rahmati Allah, apa ciri orang beriman? Apa ciri orang beriman? Banyak. Bagi ni ustaz nak sebut beberapa ciri orang mukmin. Yang pertama, orang mukmin apa sifatnya? 3 barang yang wajib ada pada orang mukmin. Yang pertama, al-iqraru bil lisan, mulut bangga mengaku aku orang beriman. Boleh faham? Boleh? Ikut ustaz kuat-kuat, saya orang beriman. Tu dia. Ada pun mengaku iman saya paling sempurna, tu tak boleh. Tu Allah Ta'ala lah yang ukur. Ada pun kita wajib mengaku saya orang beriman. Boleh faham? Baik. Yang kedua, wat tasdiqu bil qalbi, lepas mengaku mulut beriman, hati kena membenarkan apa yang mulut kata. Kita kata ke makcik, saya kenalkan anak makcik, saya nak masuk minat anak makcik.
Ni adik-adik hak lelaki ni, tolong dengan mereka. Kita orang lelaki ada satu tanggungjawab besar yang dipanggil al-mas'uliyah, tanggungjawab. Boleh faham? Orang lelaki jadi mulia bila bertanggungjawab, orang perempuan jadi mulia bila ada sifat malu. Akhir zaman bila tercabut tanggungjawab, cabut malu, itulah rosak umat Islam. Hak lelaki tak tanggungjawab langsung, sanggup rosak ke anak dara orang. Hak puan pula tak ada malu, jahanamlah umat Islam. Boleh faham? Jadi kita semua ada tanggungjawab. Siapa sini orang lelaki, dia nak ke puan cakap dengan. Ramah kunyi, ramah kalau tamak kunyi. Tahu kunyi? Siapa dia nak ke puan cakap dengan? Tak faham soalan apa? Tak ambil. Baik, turun. Baik, ada angkat tangan tadi tu, tolong angkat tangan Siapa ni nak kau lelaki, hak lelaki ni, angkat tangan. Puang tak juga, lelaki tak juga, mau manusia ke lebih? Kali lagi, one more. Dia boleh tak faham tu. Siapa sini orang lelaki, dia nak kau puang cakap tangan. Ada akak nak panggil. Alhamdulillah. Ada akak tadi ingat nak suruh duduk tepi pengeturun. Gosok-gosok kan. Dia tuan-tuan sekalian, hak puang pula. Siapa dia nak kawan lelaki? Siapa dia nak kawan lelaki? Bukan kata nak siapa-siapa. Naluri nak kawan lelaki, siapa dia? Apa gak kalau setamak? Jadi yang kejap dia. Orang lelaki nak ke orang lelaki panggil kunyi, orang puan nak ke orang puan panggil ni. Segar. Astaghfirullahaladzim. Malah tanya tak faham soalan. Rohak umbuh. Baik. Kita orang lelaki nak ke orang puan. Betul tak? Zayyana linnasi hubbus syahawati minan nisa'. Dihiasi jiwa orang lelaki. Siapa masa kat gigi, dia akan rasa nak ke orang puan. Dihiasi jiwa orang puan, dia akan rasa nak ke orang lelaki. Betul tak? Baik. Caranya guna masuk cara baik, masuk minat. Ustaz dulu nikah awal. Faham? Dulu ustaz menikah awal, zaman sekolah ni bukan suruh ni, tapi ni perangai manusia. Kenang ke seorang perempuan, ustaz tak ngorak. Faham? Tak ngorak rosokkan anak orang tak. Tunggu habis sekolah, nak pergi ke Universiti Azhar, khabar ke mak masuk minat. Faham? Mak percaya sebab apa? Ustaz zaman belajar di bisnes dah. Ni nak nikah, apa nama, minyak utuh itak gemuk. Menikah dia tuan-tuan sekalian, adik-adik sekalian, ini nak khabar cara baik. Jangan rosokkan anak-anak perempuan. Faham lelaki? Faham? Baik, hak ustaz nak cerita contoh bila kita masuk Mina. Ini contoh. Dia pun masuk Mina. Makcik, saya nak ke anak makcik ni. Makcik kata, sebab apa nak ke anak makcik? Sebab kita kenang kita sayang anak makcik seorang je. Tiba-tiba makcik kata, dah tepimu siapa? Tepi ni awet kita. Faham ni? Pak ustaz nak cerita panjang tu, mulut kata kasih ke seorang je, rupa-rupanya ada seorang lagi. Ini dak luluh imam, mulut dak sama ngati. Faham tak faham? Baik. Maka kalau kata kasih pada Allah, hati pun kasih. Kasih Rasulullah, hati pun kasih. Ada seorang sahabat Nabi, bila Nabi tengah berucap, dia bangun, dia kata, ya Rasulullah, kiamat bila? Nabi kata, mau tanya kiamat, apa tujuan, apa persediaanmu? Dia jawab, aku takutlah Rasulullah. Nabi kata, aku pun tak tahu bila kiamat, tapi aku nak tanya, apa persediaan kamu nak pergi hari kiamat? Dia kata, aku sayang sungguh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Al mar'u ma'a man ahab.
hari kiamat esok manusia akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Faham tak faham? Siapa sini rasa dia dah mati cakap tangan. Siapa sini berasa dia akan mati cakap tangan. Semua sedar dia akan mati. Boleh jadi kek gi esok petangkaran mati tak kena tua. Ramai 2-3 hari ni yang telefon saya, ustaz meninggal dah sekian-sekian jemaah ustaz, semua muda-muda. Mati tak kena sihat atau sakit. Ada orang dia jogging dan nak petang naik bukit besar, bila tanya apa mau jogging, sebab tak mau mati. Boleh gitu? Tak boleh. Buktinya orang yang aktif sukan pun mati. Baru-baru ni kiper kegemaran saya, kiper Terengganu, Sufian Abdul Rahman. Kena tak faham? Kena tak faham? Kena tak kena? Kena. Sufian Tiger, betul tak? Sufian Abdul Rahman, kiper paling legend Terengganu ni, Buffon Malaysia, 40 lebih umur, masih lagi boleh main bola. Dia berhenti dah, Irfan Bakti panggil semula. Tuan-tuan, adik-adik sekalian, kiper ni, kiper main bola ni, dia sihat tak sihat? Sihat. Senang sama duk tiap-tiap hari? Senang. Bersenang tu kerja dia. Allah Ta'ala kata siapa masa mati tak mati? Mati. Apa maknanya nak khabar mati tak kena bila? Adik-adik, orang yang cerdik, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik belum tentu sebelah A, orang cerdik sebelah A belum tentu, lapang A belum tentu. Ustaz cakap gitu, baik dah ambil SPN. Tolong please. Ingat ustaz dah ada SPN. Ustaz kalau semara dulu, kalau imtiah, ingat senang nak masuk imtiah. Ada pergi pingat emas rumah tu, pelajar cemerlang imtiah, pelajar cemerlang semasa. Ingat barang pula dah. Ingat pakai piah bodoh pun. Adik-adik sekalian, bukan salah 8A ustaz 8A juga. Bukan salah 9A STJ tinggi agama ustaz 9 muntah dapat anugerah. Tuan-tuan sekalian, adik-adik sekalian, bukan salah hak tu, tapi hak tu boleh tentu cerdik sisi Allah. Siapa hak benar-benar cerdik? Mandana nafsahu, yang senantiasa muhasabah diri, banyaknya dosa aku, wa amila lima ba'dal maut, menambah amalan untuk sedia mati. Ada orang kata beramal taubat kerja orang tua. Ustaz, ni fahaman sesat. Taubat dan beramal soleh kerja kita semua hamba Allah. Siapa dia hamba Allah cakap tangan? Allah dah angkat tangan Allah. Rekong gitu. Jadi turun tangan. Jadi kita semua hamba Allah. Baik, mengaku beriman, hati pun buktikan baru kita kasih. Baik, yang ketiga ciri beriman apa dia? Yang ketiga, wal amalu bil jawarih. Iman mengaku dengan mulut, hati buktikan kita memang beriman. Lalu lagu mana nak bukti? Hati barang tak nampak, dibuktikan dengan perbuatan. Boleh faham? Baik, kata Nabi, al-iman husnul khuluq. Antara bukti iman itu orang tu beriman, akhlaknya baik. Hari ni tak ada seorang tulis. Ingatlah pelotok ingat Imam Syafi'i dulu tak ada pen macam kita. Imam Syafi'i dulu tak ada kalam metek pilot, tak ada. Dia belajar dengan Imam Malik, petak-petak Elio tulis, petak-petak tulis. Belajar dengan Sufyan Ibn Uyainah, tulis atas pasir, tulis robah. Imam Malik panggil budak. Imam Syafi'i masa tu baru kecil. Imam Syafi'i 7 tahun hafiz Quran, 15 tahun dah jadi ulama besar. Dia budak lagi. Imam Malik kata, ya ghulam, hei budak, mari sini. Mu buat apa belakang main petak-petak Elio? Imam Syafi'i kata, aku tulis ilmu-mu wahai tuan guru. Dia kedak tulis, dia baca semula. Imam Syafi'i ulang dari awal sampai akhir, tak tinggal walau satu huruf. Saya nak pesan adik-adik, tolonglah ilmu pengikatnya tulis. Hari ni tak apa, lepas ni apa saja ustaz ajar, cikgu ajar, tulis. Boleh tak? Tulis. Ni amalan ustaz zaman belajar. Dia ada orang masing-masing. Dia ada orang baca masa nak periksa, ada orang periksa tak baca, ustaz tak baca. Esok periksa petang main bola apa? Faham tak? Buat apa? Dalam kelas ustaz ajar tulis. Ustaz ajar ingat lalu. Tu ada orang jenis begitu, tulis. Boleh faham Baik, ustaz nak khabar ni hari ni, apa ciri orang mukmin? Antaranya akhlak baik.
Banyak lagi tapi tak banyak masa. Pukul 9 cikgu tak berhenti. Baik, saya nak sebut, ustaz nak sebut saya akhlak baik. Maka orang beriman nombor 2 ayat tadi kata hijrah, wahajaru hijrah. Hari ni ustaz nak fokus 15 minit ni, hijrahlah daripada akhlak yang tak baik kepada akhlak yang baik. Faham tak ni? Kita hidup kena ada 3: iman, amal, akhlak. Iman akal, amalan tulah dahang, akhlak tulah buah. Ustaz nak tanya, pokok hak mana sepenting? Akal ke dahang ke buah? Akal. Baik. Puang? Tak ada orang puang. Pondang ke belakang? Baik. Adik-adik puang yang ustaz kasihi sekalian, pokok akal ke dahang ke buah hak penting sekali? Adik puang ni. Faham ni kan? Puang. Adik puang, akar ke pokok ke pokok pula dahang ke buah? Naik baru suara puang. Akar. Ada. Naik. Akar ke dahang ke buah? Tiga-tiga lah. Mana ada orang tanam pokok tu ambil akar tebang. Tanam tu ambil akar tebang. Tu orang gila lagi. Faham ke tak? Pokok nak buah saja tak mana buah tak ada akar. Apa makna? Tiga-tiga lah. Boleh faham? Akar tu iman. Kasyajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Iman yang teguh, pokok yang besar, angin tolak tak bergegi. Apa cirinya? Akar besar. Betul? Rajin tak pergi Cemerung. Kak pergi kabar ke guru besar nak pergi jalan ke Cemerung. Cemerung hulu dengung. Ada pokok cengah, bapak pokok. 10 orang peluk. Cuba tengok akarnya besar kayu balok akar. Maka tolak angin mari tak bergih. Itulah orang yang imannya teguh. Marilah hujian dia tak akan bergoyang. Tapi kalau iman kita hanya sebesar akar pokok lalang. Kenapa pokok lalang? Baik, akar lalang besar tak? Haluh. Maka lalang pun keluar, angin tolak kiri ke kiri, kanan pun ke kanan. Manchester menang, dia sokong Manchester. Chelsea menang, sokong Chelsea. Dia panggil lalang. Faham tak lagi? Di toko sekalian, kita tak boleh, akidah kita kena teguh. Nombor 2, barulah tubik dahang. Baik, dahang pertama dahang semayang, dahang kedua dahang puasa, dahang ketiga dahang zakat, sedekah, haji, buat baik mak ayah. Ini semua dia panggil dahang syariah. Boleh faham? Banyak-banyak dahang. Hak paling penting sekali dahang sembahyang. Dahang semayang paling penting. Ustaz nak tanya pagi ni, siapa dia sini semayang tak cukup 5 waktu? Jawab dalam hati. Ada suaka berkorang, air kita jangan kabar korang. Siapa sini semayang dia tak cukup 5 waktu, akak tangan hati sudah. Cakap dengan Allah Ta'ala, sebut nanti ni, ya Allah, bangun pagi tadi memberi nyawa ke aku, nak pergi sekolah memberi makan ke aku, air memberi ke aku, nyawa memberi, napah memberi, mata dapat melihat, telinga dapat mendengar. Tiba-tiba meminta 5 kali semayang, aku tinggal ya Allah, jahatnya aku ya Allah. Sebutlah hati. Man taraka salata muta'ammidan abqahu Allahu fin nari 80 hukbah wa hukbatun 80 sanah. Siapa yang tinggal satu saja waktu semayang. Ustaz rasa depan ustaz ni semua dah balik. Betul tak? Balik lagi? Ada lagi tak balik? Baik, hak balik dah. Bukan balik, balik lain, balik. Boleh faham? Siapa yang dah balik, dah sampai umur, yang tinggal satu saja waktu semayang, satu sengaja tanpa uzur, Allah rendang dia lampi neraka 80 hukbah. Satu hukbah sama ni sana, satu hukbah 80 tahun akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Cuba kira api neraka 80
70 kali ganda lagi panas daripada api dunia. Api dunia hak duk tok kita itu duk panas air hak bunyi macam lasuri. Siapa dak tok kita hak panas air bunyi macam lasuri itu? Dah tak? Nak bunyi pukul 5 pagi tembak lari dah. Hak bunyi itu baru 100 darjah Celsius. Ada sahabat ustaz, anak murid ustaz, dia kerja di Felda, buah kelapa sawit nak cair jadi minyak perlukan 400 darjah Celsius. Ustaz pergi mengajar di Kemama, pewaja steel, sek-sek pewaja steel, kata ustaz besi nak cair 1000 darjah Celsius. Hak kata buah kelapa sawit yang 400 darjah tadi, ada orang jatuh dalam tu, jatuh akak muka sekadar mati, luruh segala kulit dan isi. Adik-adik sekalian, baru 400 darjah. Hak kata pewaja stay 1000 darjah Celsius, bukan kena percikan sahaja mati. Adik-adik sekalian, cuba bayang, tak mampu nak tanggung jasad kita yang lemah lagi kerdil ini api neraka Allah yang sangat panas. Maka adik-adik tolong jangan tinggal urusan paling besar, silatun bainal abdi wa rabbih, hubungan paling penting hamba dengan Allah, iaitulah sembahyang. Boleh adik-adik? Boleh jaga sembahyang? Tak gerak jawab. Boleh jaga sembahyang? Itulah hubungan kita dengan Allah. Orang tak sembahyang, seolah-olah dia kata, walaupun dia tak kata, seolah-olah dia kata, ya Allah kita putus. Itu maknanya. Boleh faham? Baik, yang ustaz nak sebut, lepas dahang tubiklah buah ni lah dia panggil akhlak. Faham tak ni? Maka nak tubik akhlak comel, iman kena comel, syariat Allah kena jaga, barulah jadi akhlaknya comel. Baik, bila sebut berakhlak, nombor 1 akhlak dengan Allah. Hijrahlah kita semua, hijrahlah. Kalau dulu semayang lambat, ubah semayang awal. Kalau dulu semayang awal dah tapi semayang seko, ubah semayang jemaah. Semayang seorang diri berapa pahala? 1. Itu pun belum tentu. Kata ulama, siapa yang semayang tak ada wakok pahala tak lain dah, semayangnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Sah tak dosa dah semayang dah, tapi tak diterima. Maka semayang jemaah berapa pahala? 27. Wa fi riwayatin 25, 25. Wajib boleh. Faham tak faham? Wajib boleh. 27 Allah tak sama 27 ya kita. 1 darjat sisi Allah lebih mahal daripada bumi, dunia dan segala isinya. Tiba-tiba Allah tahu, mentang-mentang tak nampak, tak bersungguh mana. Sifat orang mukmin, bila apa saja Allah tahu, dia bersungguh. Ada satu cerita sahabat Nabi, Sayyidina Mu'az. Sayyidina Mu'az ni orang kaya, sekali berhenti di masjid parking 100 ekor unta. Unta kalau 1000, 10,000 sekor, 10,000 kali 100 berapa? 1 juta. Dan barang dagangan atasnya, tiap-tiap unta 10,000 kali 100, 1 juta. Sekali berhenti masjid parking unta 2 juta depan masjid. Lalu didengar hadis Nabi, barang siapa yang dapat takbiratul ula dengan tok imam, siapa yang semayang sempat takbiratul ula dengan tok imam kat takbir Allahu Akbar, dia pun angkat Allahu Akbar, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dia orang beriman. Satu hari dia masuk dalam masjid, dan nak takbir dengan tok imam, lepas semayang dia hunggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku nak semula pahala tadi, tolonglah Rasulullah, ruginya berasa. Ni orang beriman. Nabi kata tak boleh dah. Baik, aku sanggup sedekah seekor unta dan barang atasnya, aku nak pahala tu. Nabi kata tak boleh. 2 ekor tak boleh, 3 tak boleh, 10 tak boleh. Nabi kata mau beri semua pun tak akan dapat dah pahala itu. Ini sifat sahabat Nabi. Faham tak adik-adik? Bersungguhnya dengan Allah Ta'ala. Kita kena begitu lah. Boleh faham? Lepas ni kena hijrah. Dulu maya lambat, maya awal. Dulu maya awal dah seorang, maya jemaah ni adik-adik lelaki ni. Orang lelaki dengan molek.
kalau dia semayang masjid itu lelaki saleh. Orang lelaki kalau semayang di rumah itu lelaki salehah dia panggil. Faham? Boleh faham bukan salah, tak salah, tapi kalau boleh masjid lah, tak boleh 5 masjid 4. Ulama kata 4 tu biar ada asar, tak boleh 4 3 biar ada asar, kerana asar sembahyang fardu paling afdal. Boleh faham? Baik, nombor 2, hijrah lah, akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna? Dulu tak kenal pun Nabi, kena kenal Nabi, manusia yang paling kasih pada kita, hidupnya untuk kita, matinya untuk kita, tidurnya ingat kita, kubur ingat kita. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kena ikut perintah Nabi. Guru ustaz pesan orang lelaki kalau kena kasih ke Nabi, orang puang 2 kali ganda kena kasih ke Nabi. Kenapa? Dulu zaman jahiliah orang puang tak ada harga, diguna ikut dang, dizalimi ikut dang. Mari Nabi bukan guna, setuh tak boleh, mahalnya orang puang, nak setuh kena menikah dulu, tu mahalnya diangkat martabat orang perempuan. Ada orang puang kata, kenapa kau kasih apa Nabi? Nabi tak kasih kita, bagi suruh tutup aurat, naknya ke kita panah, dia kata. Baik, saya nak tanya adik-adik sebelum kita habis pagi ni, mah dengan rata mutu, hak mana mahal? Baik, hak mana adik-adik akan letak atas lambu dengan dalam peti celah hati? Atas lambu rata mah ke rata mutu? Dalam peti rata mah ke rata mutu? Rata mah. Rata mutu, rata lambu itu apa? Tak ada harga. Tapi rata mah apa tak lah peti. Mangga pula besar numbuk. 3 uti pula tu, bawah katil ujung kawan dengan tikuh. Faham? Kerana apa? Kerana rata mah tu mahal. Orang puang kata Nabi, al-mar'atu salihah khairun minad dunya wa ma fiha. Orang perempuan yang salihah adalah lebih mahal daripada dunia dan isinya. Boleh faham lagi? Jadi adik-adik sekalian, akhlak dengan Rasulullah, hijrahlah. Dulu tak tutup aurat, tutuplah aurat adik-adik wanita ku sekalian. Mari sekolah bagus, tutup aurat, balik sekolahnya buka tudung. Setiap helai rambut yang ditunjuk pada ajnabi, Allah gatulah neraka bakar, gelegak kepala, habis hancur molek semula. Badalnahum juludan ghairaha, diganti baru bakar pula. Atas dunia tak tutup aurat, tutuplah kerana kita mahal. Baik, mah yang mahal tadi, siapa yang boleh ambil? Siapa yang boleh ambil? Tuangnya saja. Kita puang, tutuplah aurat. Siapa yang boleh tengok aurat kita? Suami kita saja. Boleh faham? Ada dosa, buat sekali, satu dosa. Ada dosa, buat sekali, sampai kiamat dosa. Apa contoh? Tak semayang, dosa tak semayang, tapi dosa tak tutup aurat. Aurat muka, ambil gambar, selfie, letak profile picture, lagi kekal gambar situ, 5,000 sehari tengok, 5,000 lah dosa yang melihat aurat kita. Mati, belanggar, balik sekolah, belanggar kucing, mati. Dalam keadaan dia mati, gambar profile picture di Facebook tak tutup aurat, dia duduk dalam kubur dah, dosanya berjalan sampai kiamat. Boleh faham? Baik, yang ketiga, hijrahlah akhlak kita dengan guru-guru. Cikgu tak boleh lebih hasil, cikgu tak boleh lebih hasil, 5 minit boleh? 5 minit? Baik, Alhamdulillah. Nombor 3, tolong ubah perangai, hijrahlah, berubahlah adik-adik akhlak dengan guru-guru. Ni penting. Adik-adik sini siapa kenal Ustaz Don? Betul tak? Ustaz Don kenal kan? Ustaz yang smart tapi comel ustaz sikit lah pada dia, faham tak? Ustaz Don. Adik-adik, Ustaz Don Daniel ni simbol tengah jalan. Faham simbol tengah jalan? Dia balik Mesir, saya sapa simbol. Ingat ustaz tua dah. Tua apa, muda ke ustaz? Ustaz 23 baru mau. Dulu 23 dah. Sekarang rahsia lah. Baik adik-adik sekalian, Ustaz Don nampak pakai serban kan? Betul tak? Ada orang awak bila tengok pakai serban, you speaking. You ingat orang pakai serban dan anda speaking. Ustaz Don ni tuan-tuan, adik-adik, kalau dia telefon mak dia tak cakap bahasa Melayu, speaking.
Dia keluarga yang educated, suti keluarga, speaking, dia tak cakap macam kita. Ini kutil liwa-liwa kalau berang tak ada. Faham? Dia cakap speaking. Boleh faham? Dia duduk Mesir, dia wakil Malaysia, pidato bahasa Inggeris. Tapi mak dia tahu belajar mahak tapi pergi Mesir, duduk di Universiti Azhar, Mahad Syubra. Ada satu barang, Ustaz Daw ni ambil diploma, dia cerita, sebab tu saya cerita balik. Dia cerita ambil diploma ngelah sekali, ambil CJ tu lah sekali, ijazah lah sekali. Mana apa? Bukan orang cerdik paling bijak dah. Dia pandai bahagian ilmu-ilmu apa nama orang putih pandai, tapi belajar bahagian qiraat Quran di Syubra pandai, tapi ambil CJ lah sekali, bukan nombor satu lah maknanya. Boleh faham? Tapi ada satu barang yang menyebabkan berkat hidupnya hari ni Allah angkat kita semua kenal dia. Kerana satu perangai dia hormat pada guru. Guru Ustaz Daun buta. Setiap pagi pergi ke kelas Ustaz Daun pimpin. Setiap kali balik kelas Ustaz Daun yang pimpin. Siapa tahap baiknya dia dengan guru, hari lain anak murid lain deki, Daun mu hak mau pimpin, aku dah pula. Ustaz Daun kata pimpin ya. Bila orang lain pimpin gurunya buta, gurunya tanya, fan dan fan, mana dan? Bahasa Arab buku aina dan, bahasa Arab kampung fan dia panggil. Mana dan mana? Buta tapi jiwanya bersih, dia kenal anak murid dia hak biasa pimpin dia. Aku tak ambil kalau aku nak dong. Mana apa? Gurunya tunjuk kasihnya pada dong lebih pada orang lain. Hidup Ustaz Dong berkat. Boleh faham adik-adik sekalian? Belajar kita kadang-kadang tak apa nak cerdik mana. Orang lain boleh A, kita boleh G. Mana tak? Orang boleh B, kita boleh D. Tak apa, teruskan belajar. Syarat Ustaz nak peringat, tolong hormat pada guru. Yang pertama jumpa beri pitih, bukan beri salam. Assalamualaikum cikgu, beri salam. Tolong belakang guru panggil cikgu, panggil ustaz. Depan guru panggil ustaz, panggil cikgu. Yang ramai depan panggil cikgu, belakang panggil nama saja. Oh sama berat nanang, panggil nama saja. Jangan hormati guru. Tahu lagi cikgu dia nama Zainab, ada sini cikgu Zainab, bukan cikgu sini hak lain. Ni contoh lain. Cikgu di Zimbabwe, boleh faham? Cikgu dia nama Zainab, dia panggil nak gitu. Bahasa nak beri kuju kolop lama, bahasa nak dia panggil nak gitu. Nasi minyak Zainab dah buah dah. Ni cikgu panggil dengan gelarangnya, faham? Hormat cikgu. Beri salam. Cikgu bawa barang, tolong bawa. Boleh faham? Dan jangan berkata kasar, jangan mengangkat suara, hormatlah pada guru. Hidup adik-adik insya-Allah boleh jadi 8A, boleh jadi 8B, 8G ke, tak kisahlah, asal berkat Allah Taala jaga kita esok-esok. Hormatlah pada guru. Boleh? Selesai. Yang seterusnya, hijrahlah akhlak kita, hormatilah, jagalah, berbaktilah pada kedua ibu bapa. Siapa sini nak pergi sekolah, salam, siu tangan mak, siu tangan ayah dulu, siu pipi. Siapa sini cakap tangan? Ramanya dak buat gitu. Ada orang ni, Nabi sebut ada orang tak buat apa-apa lagi, tengok boleh pahala dah mak dan ayah, tengok boleh pahala dah. Adik-adik dengar apa ustaz nak sebut ni. Allah, Nabi sebut ridallahi fi ridal walidain, redha mak ayah letak pada redha Allah letak pada redha mak ayah. Mak ayah kita terasa hati, Allah tutup pintu syurga. Setitis air mata ibu yang gugur kerana kesedihan, segaris luka di hati ibu kerana kederhakaan, tertutup
pintu syurga. Setitik air mata, segaris je luka hati mak, Allah tutup pintu syurga. Hidup tak berkat. Tak kira lah piti banyak ke, tak berkat. Faham apa makna berkat? Ziyadatul khair, Allah tambah kebaikan. Tak berkat, Allah cabut kebaikan. Walau gaji besar, tak berkat, kan tayar bocor, kan mesin basuh rosak, kan peti rosak, kan TV rosak, bocor je pitih dia. Tak ada berkat. Boleh faham? Maka tolong hormat mak ayah. Ustaz nak pesan, ni amalan ustaz. Oleh kerana panggil ustaz ceramah, ni amalan ustaz nak beri ke adik-adik. Tolong dengar. Cium tangan mak ayah, cium hidu, jangan tok pipi. Faham? Salah dah tok pipi. Cium tangan ayah yang berhempah polah keringatnya, bekerja nak cari piti untuk kita semua. Kita pandai minta ayah menangis, kita tak sedar. Cium tangan dia. Mak, cium tangan mak. Cium pipinya yang terkadang perutnya dibelah nak lahirkan kita. Ustaz lahir belah. Ustaz kadang-kadang kalau berasa jauh, ustaz minta mak nak tengok perut. Hak mak belah dulu beranak ke abang. Ustaz nak sulung. Ketika itu baru mari semula rasa sayang yang sangat pada ibu yang sanggup korban untuk kita. Faham adik-adik? Tapi jangan main selok gitu mak tengok perut, selok jangan. Minta izin tengok. Cium tangan. Yang kedua, minta doa. Ada satu doa paling power, laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tak ada hijab, minta Allah terima terus. Doa ibu dan ayah, tolong minta doa. Ustaz tiap-tiap hari, boleh faham? Bukan tiap minggu, tiap-tiap hari telefon. Mak, apa khabar? Dan akhir ustaz akan sebut, mak doakan abang. Tu ustaz sebut. Faham tak ni? Tak boleh nak buat ustaz, kena buat lah. Ni hak ustaz buat sama, minta doa. Boleh faham lagi? Doa paling power. Dan tolong yang ketiga, jangan sakiti hati ibu bapa. Wala taqul lahuma uffin, walaupun saja pun dah dikira anak yang derhaka. Baik, yang paling akhir, hijrahlah adik-adik. Jadilah Muslim yang paling baik dengan orang lain. Dengan kawan-kawan jangan khianat, dengan kawan-kawan jangan kita hasad dengki, dengan kawan-kawan jangan kita buat jahat. Kambing dengan kambing pun Allah balas hari kiamat. Apatah manusia dengan manusia. Ustaz nak tutup pada pagi ini satu cerita kambing. Dengar baik. Ada satu cerita dalam hadis Nabi, kambing ada tanduk, seekor lagi tak ada tanduk. Hak ada tanduknya tanduk, hak tak ada tanduk, darahnya kawan tu. Hak ni nak tanduk mula tak boleh, jadi tak ada tanduk hak ni dia darah. Akhir sekali hari kiamat Allah Ta'ala bangkitkan dua kambing ini. Disebutlah hadis sahih, hak ada tanduk Allah buang tanduk, hak tak ada tanduk Allah timbulkan tanduk, mubalah balik apa dia buat atas dunia. Kalau kambing Allah balas, kalau kita Allah balas tak? Lebih-lebih lagi, jangan khianat ke kawan. Kawan dirinya alih kursi, faham tak? Kawan dirinya alih kursi, kawan tu duduk rabuk punggung. Jangan khianat. Boleh faham? Itu contohlah. Buat baik sesama manusia, jaga hubungan dengan Allah. Jadilah umat Rasulullah paling baik. Jadi anak murid yang hormat pada guru, belajar sungguh-sungguh, jadi anak yang taat ibu bapa, jadi kawan yang baik pada kawan-kawan. Ustaz tutup dengan satu lagu pada pagi ini. Habis lagu ni boleh balik terus insya-Allah. Baik, jadilah kamu diam, dengar mereka. Jadilah kamu orang yang baik, bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi orang jahat bila ada orang meluat, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Ada dia orang suka,
tak ada dia orang cari, orang rindu, matinya orang menangis, ni orang baik. Ada dia orang serabut, tak ada dia mujur baru, mati dia orang sujud syukur. Tuan-tuan sekalian, adik-adik sekalian, boleh faham? Jadilah orang yang baik. Sekadar itu, yang baik pada Allah, yang kurang kelemahan ustaz. Terima kasih pada tuan pengetua dan seluruh yang menjemput. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kalau langsung terlibat sama yang begitu hebat, begitu ceria, dan satu tepukan untuk para juara. Jadi alhamdulillah, ini tak payah lulus lah, kerana semuanya sudah jelas, terang-terang, nasihat. Ustaz, tidaklah kita